Syawal ini, maka orang yang pernah membaca Al-Quran, maka Quran beritahu kepada malaikat, wahai malaikat, Teratak Isani Aidilfitri menanti anda. Setiap hari selepas subuh dan asar, penampilan istimewa bersama Ustaz Kamaruzaman Abdullah, kuliah santai terkini, tonton secara online. Jom bersama kami. Segmen ini dibawa oleh Institut Modal Insan Terengganu Sejahtera IMIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, teman-teman. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Kita masih lagi diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada dalam majlis ilmu maya. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dipermudahkan segala jalanan kerja yang dilakukan, insyaAllah. Allah, pada hari ini Masya Allah, hari yang begitu hebat, yang begitu mengembirakan bagi seluruh umat Islam di Malaysia, khususnya di Terengganu Darul Iman. Bagaimana teman-teman kita dapat solat Jumaat walaupun dalam keadaan yang begitu sayu dan sedih, kerana jaga SOP, jaga perkara-perkara yang telah diputuskan oleh pihak berwajib. Alhamdulillah, apapun kita dapat melakukan ibadat. Kadang-kadang nakal juga. Kadang-kadang nakal juga dah. Pakai mask. Lepas tu kena tengok dah, hitung, tengok, tulis nama, lepas tu masuk dalam masjid. Masya Allah, jarak 1 meter, 1 meter. Ya Allah, mari mikir. Begitu dahsyatnya ujian Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka nak buat ibadat pun, kita terpaksa lakukan dalam suasana yang sangat-sangat berhati-hati. Apapun, alhamdulillah, kasih kita ucapkan kepada yang pertamanya pihak kerajaan yang telah memberi keizinan untuk solat Jumaat dan solat berjemaah. Dan terima kasih juga kepada rakyat yang begitu patuh dan begitu taat. Begitu taat, subhanallah, dengan apa sahaja
keputusan kerajaan dalam menghadapi COVID-19 yang kita sedang alami ini. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, sebelum solat Jumaat tadi, Kampung Basung dia dan Pasir Dula pada Setebu ni, mereka berpakat untuk membersihkan tanah perkuburan. Jadi petang ini mari terlitah untuk sama-sama kita belajar di atas kubur ini. Allahu Akbar. Teman-teman rahmati Allah sekalian, damai, begitu tenang melihat suasana kubur yang baru sahaja dibersihkan oleh penduduk Kampung Basung Pasir Dula pada Setebu ini. Masya Allah, mengingatkan kita bahawasanya inilah tempat kita akan kembali dan akan kita duduk selama-lamanya. Apapun pangkat kita, apapun kedudukan kita, apapun status kita, semuanya bergelar bakal jenazah. Allahu Rabbi. Betullah Nabi SAW pernah mengingatkan kepada kita kan, akthiru min zikri hazimil ladzat, perbanyakkanlah kamu mengingat perkara yang memutuskan segala keseronokan ketika berada di atas muka bumi ini. Apa dia yang memutuskan keseronokan itu? Ialah zikrul maut. Kita ingat kepada kematian. Allahu Rabbi. Ingat serta fikir. Kata ulama kita dulu kan, fikir itulah pelita bagi hati yang mendapat kita hidup akan mati. Ingat serta fikir duduk kita dalam kubur seorang diri. Allah Rabbi, teman-teman. Allah Rabbi. Ialah tempat yang akan kita huni, tempat yang akan kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tempat yang Nabi SAW pernah satu ketika Nabi lalu kawasan kubur. Nabi pernah menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Allah Rabbi. Al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aysar minhu. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Kubur ini merupakan destinasi yang pertama akan dirempuh daripada destinasi akhirat. Allah Rabbi. Barang siapa yang selamat dalam alam kubur ini dengan soalan-soalannya, maka lebih mudahlah urusannya yang seterusnya. Barang siapa yang gagal untuk menempuh alam kubur dengan soalan-soalan yang telah disebut oleh Nabi SAW, maka nescaya alam seterusnya, perjalanan seterusnya semakin sukar baginya. Allah Rabbi. Okey teman-teman, rahmati Allah sekalian, petang Jumaat yang penuh barakah ini kita sama-sama berdoa di saat waktu yang sangat mustajab doa. Mudah-mudahan inilah di antara masanya. Masya Allah, waktu yang begitu hening, cuacanya yang begitu mendamaikan, sepoi-sepoi bahasa. Allah Rabbi.
Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk kawasan ataupun lalu kawasan perkuburan, Nabi beri salam, teman-teman ya. Lalu kawasan kubur, Nabi suruh beri salam, Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin. Salam sejahtera lah wahai perkampungan orang-orang yang beriman. Allahu akbar. Antumus sabiqun, kamu mendahului kami. Wa nahnu lahiqun, pasti kami akan menyusul. Allahu akbar. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ziarah kubur Baqi' Al-Gharqad. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan suasana yang begitu beremosi. Sehingga kan teman-teman, Nabi menangis esok-esok sehingga membasahi janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nabi bercakap dengan ahli kubur. Nabi beritahu kepada sahabat-sahabat yang telah pergi mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beritahu bagaimana Nabi bercakap dengan ahli kubur Baqi' Al-Gharqad. Nabi bercakap, Allahu Rabbi, Nabi kata, kamu telah pergi bersusah payah kamu mengikut ajaran Islam, mengikut apa yang aku bawa, namun kamu tidak sempat untuk melihat bagaimana seronoknya manusia menerima Islam daripada pelosok dunia. Seluruh jazirah Arab dibuka dengan Islam, dengan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi. Nabi beremosi ketika itu. Maka Nabi ingat bagaimana sahabat-sahabatnya yang begitu hebat terpaksa menghadapi ancaman, rintangan, layanan yang begitu keras daripada orang-orang Mekah, sehingga terpaksa keluar daripada bumi Mekah. Nabi keluar daripada Mekah dalam peristiwa hijrah yang terkenal. Nabi melangkah keluar, Nabi tengok ke Mekah. Nabi melangkah keluar, Nabi tengok Mekah. Nabi melangkah, Nabi tengok Mekah. Allah Rabbi, Nabi kata, wahai Mekah, innaki la ahabbu ilayya. Wahai bumi Mekah, kamu ni sebaik-baik bumi yang aku kasih. Kata Nabi SAW. Kalau tidaklah kerana penduduk Mekah ini, halau aku nescaya aku tidak akan keluar daripada bumi ini. Subhanallah. Kerana itu Nabi bila sampai di Madinah, Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kamu berilah aku ni kasih kepada bumi Madinah seumpama mana aku kasih kepada bumi Mekah. Allahu Akbar. Hebat teman-teman yang dirahmati Allah sekalian kan. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang masih lagi bernyawa. Mudah-mudahan kita berlumbalah untuk beramal. Mudah-mudahan Allah tak terima amalan kita, insya-Allah. Falyatanafasil mutanafisun, berlumbalah. Wa khitamuhu misk, wa dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah Rabbi. Ustaz, gua nak jadikan kubur sebagai taman syurga. Allahu Rabbi. Nak jadi taman syurga kubur ni, yang pertama sekali je kita berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata, Allahu Rabbi, as-siyamu wal Quran yashfa'an. Hadis masyhur nah. Yang pertamanya puasa, yang keduanya Al-Quran. Al-Quran. Jadi Al-Quran dia boleh jadi pembantu kita, pemberi syafaat, penolong kita di alam kubur. Sehingga kan ada pendapat riwayat sebut malaikat datang daripada arah kepala nak tanya mayat tersebut,
maka orang yang pernah membaca Al-Quran, maka Quran beritahu kepada malaikat, wahai malaikat, tolong tanya yang terbaik, sebab kepalanya, matanya, telinganya sentiasa mendengar kalam Allah Ta'ala. Apabila malaikat yang nak bertanya datang daripada arah kaki, dia berkata, wahai malaikat, tolong tanya baik-baik, sebab orang ni si Polam bin si Polam masa hidupnya kakinya sentiasa melangkah tempat yang baik, tempat belajar Al-Quran, majlis ilmu. Allahu Rabbi. Apa kata Nabi? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran boleh memberi syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Jadi hari kiamat itu bermula dengan kubur, alam barzakh, alam kubur, kan? Allah Rabbi, idza matal insan qamat sa'atu. Apabila matinya anak Adam itu, maka bermulalah kiamat baginya. Allah Rabbi. Yang kedua, kalau kita berkongsi secara ringkasnya ialah apa dia? Itulah sedekah. Innamas sadaqatu la tutfi'u nara jahannam. Sesungguhnya sedekah itu boleh memadamkan kemurkaan Allah, boleh memadamkan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey teman-teman, dirahmati Allah sekalian, kita nampaknya apa ni cuaca agak macam nak turun hujan je. Sebelum turun hujan, kita belajar satu hadis pada petang ini. Okey? Allahu Rabbi, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Hadis kita pada petang ini, hadis yang keberapa dah Kak Ya? Hadis yang berapa dah? Hadis yang ke 14 ke 13 Kak Ya? Hadis yang ke 14. Okey? Hadis yang ke-14. Kalau semalam kita tengok bagaimana la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Okey, hari ini kita tengok pula iaitulah hurmatud damil muslim wa asbabu ihdarihi. Allah Rabbi, teman-teman, hadis kita pada hari ini berkenaan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara hak. Tu dia. Memelihara hak setiap manusia. Pasal dulu ritik-ritik. Betul tu, betul. Betul, kita nak laju sikit ni. Terima kasih banyak Ahmad Safwan. Okey. Baik teman-teman, jadi rahmati Allah sekalian. Allah Rabbi. Cuba tengok hadis pada petang ini. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin al-thayyibu az-zani wan-nafsu bin-nafsi wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Tu dia. Allahu Rabbi, teman-teman, rawahul Bukhari wa Muslim muttafaq alaih. Sebenarnya hadis ni dia memberi penerangan kepada kita pada hadis yang kita baca sebelum ni. Apa kata Nabi sebelum ni? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Fa idza fa'alu dhalika a'tum minni dima'ahum wa amwalahum wa fidyatuhum wa irdahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Kan? Hadis tu kan? Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala supaya memerangi manusia sehingga dia mengucap la ilaha illallah, Muhammad itu pesuruh Allah. Apa dia buat, maka terpeliharalah maruah dia, darah dia, tu dia, daripada diceroboh kecuali dengan hak Islam. Kemudian kita serahlah hisapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam syarah kepada makna illa bihaqqil Islam dalam hadis yang kita sebut sebelum ni. Sebab tu apa makna hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah
seorang Islam itu illa bi ihda thalathin, kecuali salah satu daripada 3 perkara. Makna kalau orang Islam tu buat 3 perkara ni, maka boleh kita tumpahkan darah ataupun boleh kita cederakan tubuh dia. Nampak tu? Maksud di sini maksudnya ialah halal darahnya untuk kita dibunuh. Tu untuk dibunuh orang Islam tersebut. Apa dia teman-teman, jangan termain-main. Darah ni telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tu? Tu dia. Okey. Jadi yang pertamanya apa dia? As-sayyibu az-zani. As-sayyibu az-zani maksudnya orang yang telah kahwin tapi berzina lagi. Nampak tu? Sebab tu Allah Ta'ala turunkan surah An-Nur, cerita dia. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina lelaki sabit kesalahan kena sebab 100 rotan. Itu untuk al-bikr. Al-bikr maksudnya anak dara dan teruna. Ada pun yang telah kahwin dipanggil as-sayyib. Orang telah kahwin. Maka orang telah kahwin, lepas tu dia berzina pula, maka halal lah darahnya untuk direjam sampai mati. Nampak tu? As-sayyibu bis-sayyib ar-rajmul battah. Maksudnya orang telah kahwin laki-laki dan orang telah kahwin perempuan yang berzina, maka farjumuhumal battah, maka rejam kalahnya sampai mati. Ini hukum yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Tu dia masalah zina. Allah Rabbi, kita mohon daripada Allah Ta'ala, Allah selamatkan kita daripada zina ini insya-Allah. Anak yang dilahirkan daripada luar nikah ataupun tidak melalui nikah syarak, nampak tu, hampir mencecah 500,000 lebih. Allah Rabbi, kita minta jauh, doakan zuhud kita, pakai berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Okey? Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar Allah Taala elokkan, jauhkan akalan-akalan zuriat kita seumpama ini. Okey, itu yang pertama, as-sayyibuz zani. Okey, yang pertama. Yang keduanya ialah an-nafsu bin nafsi, wan nafsu bin nafsi. Maksudnya ialah orang tu bunuh orang. Bila orang tu bunuh orang, maka waris yang kena bunuh tu boleh bunuh balas. Maka inilah dipanggil qisas, hukum qisas. Kalau sekiranya waris kena bunuh tu memaafkan yang membunuh tadi, tak guna juga, tak pasal-pasal juga kita bunuh dia, sebab anak kita ataupun waris kita dia tak akan hidup dah kalau kita bunuh balas dia pun. Nampak tu? Jadi kita maafkanlah dia. Dan mudah-mudahan dia bertaubat, mudah-mudahan Tuhan terima dia. Kalau dia buat pengampunan seumpama itu, tak lepas juga, sebab orang yang membunuh itu kena bayar diat, tetap kena bayar diat kepada orang yang dibunuh, waris orang yang dibunuh itu sebanyak 100 ekor unta. Nampak? Jadi yang keduanya, halal darah orang Islam ini, iaitulah orang yang membunuh orang. Itu dia. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah at-tariku wat-tariku lidinih al-mufariqul jamaah. Iaitulah orang yang meninggalkan agamanya. Orang yang meninggalkan agamanya, iaitulah orang yang meninggalkan jamaah. Maksudnya ialah orang yang duduk dalam Islam, dalam ahli sunnah wal jamaah ini, dia tinggalkan agama, dia murtad, maka dihalalkan darah atasnya berdasar kepada apa Nabi kata, man baddala dinahu faqtuluh. Maka siapa yang tukar agama dia, maka bunuhlah dia. Allah Rabbi, teman-teman. Jadi kalau manu mabuk langgar orang sampai mati, boleh hukum kisah ke ustaz? Ini dia panggil kisah hukum syibhul amdi. Bunuh orang menyerupai sengaja, dia panggil. Tu dia. Kalau ikut Islam memang parok lah, memang seumpama mana yang kita sebut tadi tu. Tu dia. Dan paling tidaknya ialah kena bayar diat
100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta harga 7,000 rial, makna dia kena bayar kepada waris orang yang dilanggar mati itu 700,000. Nampak tak? Tu dia. Jadi sebab tu kita tengok, maknanya kena tengok, selidik balik, kaji balik peruntukan yang ada. Nampak tu? Jadi mudah-mudahan insya-Allah boleh memberi kegerunan. Sebab hukum Islam ini jangan tengok pada hukum tu. Tengok kepada pencegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nakalam min Allah, pencegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tu? Makna hukuman nampak kasar. Macam as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Nampak tu? Orang yang mencuri laki-laki dan perempuan sabit kesalahan, maka kerak tangan. Nampak tu? Nampak kasar, tapi tidak, sebenarnya mencegah manusia daripada terus mencuri. Begitulah semua hukum Allah Ta'ala yang untuk mencegah, supaya datangkan kegerunan kepada orang yang melakukannya. Nampak tu, dia kalau bayar 3,000 rial. Memang orang yang ada duit boleh buat sama, salah dia. Nampak tu? Tu kita tengok dia punya maqasid itu, Islam itu. Tapi maqasid pun, sebab apa sebut maqasid syariah? Maksudnya maqasid syarak. Maka kena laksanakan hukum syarak itu, baru ada maqasid. Kalau hukum syarak tak dilaksanakan, mana ada maqasid? Itu silap, itu kena faham juga tu. Tu dia. Allah Rabbi, mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala beri kejernihan akal, beri kesungguhan kepada pemimpin-pemimpin kita insya-Allah untuk kembali kepada landasan yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan benda mudah, kerana ia perlu kepada proses-proses dan juga perlu kepada pindaan perlembagaan, dan itu perlu kepada kesungguhan. Insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik insya-Allah kepada khususnya pemimpin umat Islam, khususnya di negara ini insya-Allah. Okey. Alhamdulillah teman-teman, syukur pada Allah Subhanahu Taala kita telah dapat membaca satu hadis pada petang ini dalam Allah Rabbi, di atas kubur yang begitu memberi keinsafan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Seronok tengok sayu tengok di kubur yang alhamdulillah baru sahaja dibersihkan oleh sahabat-sahabat kita di kampung ini, masya-Allah. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma anqulhum min dhiqil qubur ila jannatika jannatil khulud fi dhillin mamdud wa ma'in maskub fi dhillin mamdud wa ma'in maskub. Ya Allah, ya Tuhan, ampun dosa mereka ya Allah. Abaikanlah kesalahan mereka ya Allah. Lupakanlah kesalahan mereka ya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kubur mereka ini menjadi taman-taman syurga insya-Allah. Inilah tempat kembali kita suatu hari nanti teman-teman, insya-Allah ya. Jadi mudah-mudahan perkongsian pada hari ini memberi manfaat kepada saya dan juga teman-teman semua insya-Allah. Okey. Apapun pada petang Jumaat yang penuh barakah ini, kita berdoa kepada Allah di atas kubur yang begitu memberi keinsafan kepada kita. Al-qabru rawdatun min riyadul jannah aw hufratun min hubin niran. Kubur ini taman syurga ataupun kawah daripada kawah api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Rabbi, fikir itulah pelita bagi hati yang mendapat kita hidup akan mati. Ingat-ingat serta fikir duduk kita dalam kubur seorang diri. Rumah besar pandang luar, tinggal jua akhirnya. Allah Rabbi, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keinsafan kepada kita pada petang yang penuh barakah ini insya-Allah. Inilah tempat yang pasti kita akan lalui. Berdoalah, merayulah kepada Allah Ta'ala. Teman-teman berdoa pada saya juga, dan saya pun sama-sama berdoa supaya teman-teman yang bersama dalam majlis ilmu maya kita ini sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada episod yang akan datang insya-Allah.
insya-Allah. Okey. Allah Rabbi. Kalau itu, aku qauli hadza wa sallallahu alazim li wa lakum bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yusma'. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segmen ini dibawa oleh Institut Modal Insan Terengganu Sejahtera, IMIS.